Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia nikmatnya sama-sama kita telah menunaikan satu fardu daripada fardu-fardu yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita dan dijadikan sebagai hujah nanti di hari akhirat. Kita sambung apa yang sudah kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu, kerana minggu yang lepas tidak ada, yaitu perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bertemu beberapa ibarat daripada peristiwa-peristiwa yang dilalui bersama dengan malaikat Jibril. Kita sambung peristiwa-peristiwa yang telah dilalui oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melihat sebatang kayu yang menghalang di tengah perjalanan. Tidak ada satu pun orang yang lalu, kainnya atau sesuatu daripada yang dibawa tersangkut pada kayu ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma haza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Apa yang dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata ini adalah sebahagian daripada umat kamu yang duduk di jalanan, kemudian tu tak ada pekerjaan yang baik dilakukan melainkan mengacau orang yang lalu lalang saja. Ini sudah berlaku zaman sekarang ini, yang mana digelar mat rempet lahap pepet itu. Ini semua orang-orang yang berkumpul yang tidak ada pekerjaan yang lebih baik yang nak dilakukan, tapi duduk saja di jalan-jalanan, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol yang tidak punya faedah. Kemudian itu selain daripada itu mengganggu pula orang yang lalu lalang di situ, orang yang lalu lintas. Apa yang sepatutnya kita kerjakan sebagai umat Muhammad yang cintakan kepada sesama saudari Islam kita? Kalau kita boleh tegur, ya kita tegur. Kalau kita boleh bawa orang-orang pun anak-anak yang seperti macam ini, ya silakan. Itu yang terlebih baik. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya kekuasaan, iaitu tidak ada kuasa yang ada pada tangan kita, iaitu seperti yang dikatakan undang-undang, maknanya kita tidak boleh bertindak di luar undang-undang, hanya kerajaan saja yang membolehkan yang demikian, maka kita nasihatkan yang baik. Mudah-mudahan satu ketika nanti orang-orang ini, anak-anak seperti macam ini, dapat kembali melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan sekarang. Kalaupun yang ini kita tidak dapat lakukan, kita hanya menegur daripada hati kita. Dan inilah salah satu daripada teguran yang paling lemah daripada seorang beriman, kerana dia tidak punya kekuasaan, tidak punya dapat menasihati. Kerana kalau dinasihati nanti akan jadi lebih liar lagi. Maka janganlah dilepaskan begitu saja, tetapi hendaklah kita menegur dalam hati kita, doakan mudah-mudahan dia jadi baik. Kalaupun ketiga-tiga ini tak dapat kita lakukan, kita sebagai pemimpin keluarga, kita lihatlah pendidikan di dalam rumah tangga kita. Sekurang-kurangnya kalau kita mendidik anak, isteri kita, cucu kita, apa sebagainya, jangan sampai dia terjebak kepada kumpulan seperti macam ini. Sekurang-kurangnya kita tidak menambahkan lagi bilangan mereka. Kerana anak-anak yang lahir daripada tiap rumah keluarga Islam akan jadi baik, kerana kita didik daripada awalnya lagi. Ialah yang sudah ketelanjuran itu, ya telanjurlah. Tapi kita tidak boleh menambahi lagi bilangan mereka. Kalau boleh kita kurangkan lagi, iaitu dengan kerjasama daripada badan-badan yang senantiasa berusaha untuk membaikkan masyarakat. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita sudah ibadah, kita sudah melakukan segala apa yang diperintah, kita sudah menuju jalan surga, kemudian itu kita tinggalkan mereka-mereka. Ini bukan salah satu daripada sifat-sifat terpuji seorang mukmin sejati. Saya selalu emphasizekan ataupun saya selalu menekankan
perihal cintanya Nabi kepada umatnya, dan kita seharusnya menjadi umat Muhammad sama-sama cinta kepada saudara-saudari Islam kita. Tidak boleh tinggalkan mereka begitu saja. Hari ini kita nasihatkan barangkali tak didengar, esok cuba lagi, esok janganlah kita berputus asa, kerana mereka-mereka itu adalah umat Muhammad juga. Macam mana bersedihnya Nabi kalau melihat keadaan mereka. Dapatkah kita gambarkan, dan kita adalah salah satu daripada umat Rasulullah yang hanya membiarkan saudara sesama agama begitu saja hancur di hadapan mata orang-orang yang kafir. Maka kita berusaha, paling tidak pun selalu mendoakan. Walaupun doa kita tak didengar oleh orang-orang yang seperti mereka itu, tetapi Allah Ta'ala mendengar doa kita. Kerana cinta dan sayangnya kita, barangkali Allah Ta'ala akan dapat mengubah mereka kerana rasa cinta kita kepada umat sesama, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu Rasulullah melihat satu perumpamaan lain, iaitu orang-orang berenang di dalam sungai darah. Mereka berenang di tengah-tengah, mau mencari daratan, mau mendarat. Daripada tengah berenang ke tepi, sampai tepi dipelentung orang, diketuk kepalanya, disumbatkan mulutnya dengan batu dan buah-buahan berduri. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, apakah maknanya ini? Ini adalah merupakan satu ibarat daripada umat kamu yang makan riba. Orang-orang yang makan riba itu ibarat berenang di dalam lautan darah. Kemudian itu mereka tidak ada peluang untuk naik daripada lautan darah tersebut. Semua akan dikejar-kejari orang yang mereka ambil riba daripadanya. Tidak beri peluang dia untuk selamat daripada lautan darah itu. Saya ada satu cerita menarik tentang darah ini, yang diumpamakan sebagai orang yang makan riba. Memang kalau orang yang makan riba itu memang cekik darah orang. Kerana dia hutang, orang hutang kepadanya, dia menuntut lebihan daripada hutang yang seharusnya dibayar. Ini kan sudah makan darah orang. Sebab itu contoh daripada perumpamaan yang Rasulullah dilihatkan oleh Allah di dalam perjalanan Isra'nya adalah darah. Ada seorang yang sangat kaya raya, berasal daripada Parsi. Nama beliau adalah Habib. Kemudian tu berpindah ke Basrah dan menetap di sana. Dan beliau punya kesempatan belajar daripada Hasan Al-Basri. Banyak hadis yang diajarkan kepadanya. Baru-baru ikut kuliah. Kemudian itu pekerjaannya itu masih sama juga walaupun sudah belajar dengan Hasan Al-Basri. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Habib ini? Ataupun dia digelar dengan Habib Al-Ajam. Siapa-siapa yang baca kisah Habib Al-Ajam ini akan mengetahui bagaimana peristiwa taubatnya Habib Al-Ajam ini. Jadi apabila sedang belajar itu, dalam proses pembelajaran itu, dia masih mengerjakan apa yang biasa dia kerjakan, iaitu menghutangkan wang kepada orang. Hari-hari pekerjaannya jalan minta hutang, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kalau ada yang bayar, ya dicatat. Kemudian tu kalau tidak ada yang bayar, dia akan berkata, takkanlah tak ada apa-apa, aku sudah jalan begini punya jauh, tapak kasut pun sudah haus. Bagilah apa yang ada. Begitu saja perkataannya kepada orang yang berhutang kepadanya, tetapi apabila sudah ditagih tidak punya wang untuk bayar. Ada yang memberikan hanya apa yang ada di dalam simpanan mereka, baik makanan, pakaian atau apa saja. Satu ketika Habib Al-Ajam ini datang ke rumah seorang yang berhutang kepadanya. Suami wanita ini tidak ada, jadi yang ada hanya isterinya saja. Dia kata, kamu pulanglah kerana suami aku tidak ada di rumah. Tapi aku sudah jalan begini sangat jauh, sekurang-kurangnya adalah sesuatu yang dapat kau bagi kepada aku. Perempuan ini berkata, iaitu isteri kepada orang yang berhutang kepada Habib Al-Ajam ni, aku tidak punya apa-apa. Hanya yang ada tinggal leher kambing yang baru dimasak semalam. Itu bahagian lehernya saja yang belum lagi dimasak.
masih itu saja tertinggal. Jadi Habib Al-Ajam kata, itu pun bolehlah, tak apalah, asal ada. Jadi masih mentah. Dia kata, kenapa tak dimasak? Aku tidak punya apa-apa, kata wanita ni. Tidak punya tepung, tidak punya minyak, tidak punya apa bumbu ataupun perencahnya. Jadi dia kata, tak mengapa, aku akan beli. Tapi nanti kalau sudah dimasak, aku akan bawa pulang semua. Jadi tak ada bahagian bagi wanita ini. Jadi apabila sudah dimasak, mau dibawa pulang, datang satu orang pengemis yang sudah berhari-hari tidak makan, minta kepada Habib Al-Ajam. Dia menolak pengemis ini dengan marah. Dia kata, kalau gini caranya kamu, aku ni yang diminta bakal jadi miskin dan engkau ni bakal jadi kaya. Kerana kerjanya tidak ada lain, hanya meminta saja. Boleh jadi miskin aku, katanya. Tapi apabila sudah dibentak itu, pengemis ini tidak putus asa, tidak jalan, tidak berlalu begitu saja. Dia melihat kepada tuan rumah itu sendiri, iaitu wanita ini. Dia kata, berikanlah sedikit kerana aku sudah berhari-hari tidak makan. Tak sampai hati wanita ini. Baiklah, katanya, pergi ke dapur, mau dibawa itu yang sudah dimasak, yang tengkuknya daripada korban, daripada kambing yang disembelih itu. Apabila mau diberikan, apa yang terjadi, satu periuk itu semua sudah bertukar jadi darah. Jadi dia bawa juga periuk itu di hadapan Habib Al-Ajam. Dia kata, kamu lihat ini merupakan sebagai salah satu tanda yang sudah Allah Ta'ala beri amaran kepada kita. Dengan sebab kamu, sudahlah kamu menghutangkan orang secara riba, kemudian tu diminta oleh pengemis pula, kamu menolak dengan sangat kasar. Ini baru saja balasan di dunia, apalagi nanti kalau balasan di akhirat. Peristiwa ini buat Habib Al-Ajam sangat terasa sekali. Sebab itu kadang-kadang apabila kita mau menasihati orang itu, kena cari masa yang sesuai. Jangan ketika orang sedang marah kita mau menasihati, orang sudah tidak mau dengar. Kasih dia tenang. Kerana di dalam ketenangan itu terkadang-kala datang hidayah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu apabila kita mau menasihati orang, kena cari masa yang sesuai, keadaan orang itu yang sesuai. Jadi ini adalah merupakan satu pertanda yang sangat sesuai apabila diberi satu perumpamaan oleh wanita yang berhutang ini kepada Habib Al-Ajam. Kamu lihat sendiri, tengok bagaimana semua masakan itu bertukar jadi darah. Ini merupakan amaran daripada Allah. Dia terus, hatinya terus kalah, terus cair begitu saja. Takut sekali dengan hebatnya nanti seksaan Allah di akhirat. Jadi apa yang dia kerjakan, penyesalan sudah datang. Kemudian tu apabila dia berlalu daripada rumah wanita ini, anak-anak yang di jalanan itu merejam batu pada dia. Dia kata, kita larikan diri, ini kerana Habib Al-Ajam mau menuntut hutang, lari-lari. Ini orang yang makan riba, kita nanti debunya kena kepada kita. Anak-anak mengejek kepadanya. Dia lagi terasa, sedangkan anak-anak tahu bagaimana sifat dia, apalagi Allah. Jadi akhirnya dia pulang dan menceritakan hal itu kepada istrinya. Dia langsung memberi pengumuman kepada semua orang yang berhutang kepadanya, mulai daripada hari ini hutang kamu semua tuntas. Aku tidak akan menagih hutang kepadamu lagi. Dan siapa-siapa yang inginkan bantuan, datanglah ke rumah Habib, ambillah apa yang boleh diambil. Kosong rumahnya diambil orang, tidak ada yang tinggal, hanya pakaian yang ada melekat pada badannya itu saja. Berhari-hari pula beliau tidak makan. Dan istrinya juga sudah menuntut, bagaimana kita sekarang ini, nafkah sudah tidak ada. Sudah tidak ada apa yang dia dimakan, semua orang sudah ambil. Kerana perangai kamu yang seperti macam ini, sangat takut kepada seksa Allah. Ya, istrinya juga mau menyokong sebenarnya, tetapi oleh kerana tuntutan wanita tidak sekuat macam mana kekuatan laki-laki, semangatnya ataupun dia punya kemauan untuk berubah, jadi masih juga menuntut nafkah daripada suaminya. Habib jadi bingung, keluar sembahyang,
pagi sampai malam baru pulang. Isterinya masih sabar menanti, sudah berapa hari kamu kerja, mana gajinya? Majikan aku kata nanti selepas 10 hari nanti baru akan dibayar gajinya. Majikan aku ini sangat baik orangnya. Dia sangat berbelas kasihan kepada orang yang bekerja dengannya. Walhal di dalam hatinya itu tahu dia telah membohongi isterinya, sekaligus pula dia mengharapkan Allah Ta'ala mendengar dan membantu dia daripada percakapan dan janjinya kepada isterinya. Masuk hari yang ke-10 sudah gelisah dia. Bagaimana ini aku mau pulang lepas daripada malam hari nanti, sebagaimana yang biasa aku lakukan, tak ada apa yang harus aku bawa nanti. Kerana memang sebenarnya aku tidak bekerja, aku hanya beribadah, beruzlah kepada Allah, minta pengampunan daripada dia. Sampai-sampai pengsan dia kerana saking takutnya siksaan Allah nanti di akhirat, yang akhirnya diberitahu orang, iaitu gurunya Hasan Al-Basri, bawa dia pulang. Tapi pada siang hari yang ke-10 itu, waktu dia keluar, datang utusan daripada Allah, iaitu malaikat yang menjelma menjadi manusia, bawa gandum, bawa bahan-bahan makanan dan beberapa ratus uang dirham, lalu diberikan kepada isteri Habib Al-Ajam. Dia kata ini datangnya daripada majikan Habib Al-Ajam yang setiap hari bekerja. Apabila dilihat oleh isteri begitu banyak, sungguh baik hati orang yang memperkerjakan suaminya ini. Habib Al-Ajam di luar masih susah hati, tidak ada yang dia dapat bawa balik untuk diberikan nafkah kepada isterinya. Tapi apabila longlai dia itu berjalan kerana kepenatan dan keletihan, daripada jauh sudah bau roti yang dibakar. Dia heran, ini daripada mana isteri aku dapat ini? Apabila sudah sampai saja di rumah, dia menceritakan kepada suaminya, iaitu ada perwakilan datang daripada majikannya, iaitu dia telah memberikan makanan dan wang untuk belanja. Sungguh baik majikan kau, kata si isteri. Tapi di dalam hati suami, Masya Allah, betapa berterima kasihnya dia kepada Allah, kerana benar-benar taubatnya itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan bantuan, Allah Ta'ala kuasa, tuan-tuan. Jangan kita perlekehkan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kita mesti betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas semata-mata kerananya, taubat semata-mata kerananya. Yang akhirnya Habib Al-Ajam ini sangat terkenal, jadi salah seorang daripada rangkaian wali-wali Allah yang pernah diceritakan karamah-karamahnya. Ini peristiwa daripada hanya darah saja. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan. Di dalamnya Rasulullah telah melihat satu orang laki-laki yang mengangkat berkas kayu-kayu di atas baunya, kemudian tu ditambahinya lagi, sampai dia sudah tidak terlarat untuk mengangkatnya. Kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini? Apa ibarat yang nak ditunjukkan Allah kepada kita? Dia kata ini ada sebagian daripada umat kamu yang menanggung amanah daripada seseorang. Amanah yang ada belum dapat ditunaikan, diberi orang amanah lagi, ambil lagi. Maka terbeban amanah yang sangat berat, yang sampai dia tidak terpikul dan tertanggung lagi. Sebab itu kita mengambil pelajaran daripada ini. Ini adalah satu perkara peringatan kepada kita, dan ini sudah berlaku. Isra' Mi'raj berlakunya sangat jauh daripada zaman kita. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam apa yang Rasulullah nampak, yang diberi ibarat itu daripada Allah, semuanya berlaku pada saat ini. Semuanya adalah sebahagian daripada umat Muhammad yang melakukannya. Dan itu adalah sebahagian daripada diri kita. Kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada Isra' Mi'raj ini, kita rugi. Kita tinggalkan apa yang diargumenkan oleh sebahagian daripada ulama-ulama, iaitu tentang apa yang dilihat, tentang hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih,
kerana ada banyak kecelaruan dari dalam sanadnya, tapi kita mengambil faedah daripada apa yang ditunjukkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk memberi peringatan kita akhir zaman. Berapa banyak kita sekarang nak mengambil amanah tapi tidak mau menjalankan amanah itu. Ambil saja amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang telah Allah Ta'ala berikan kepada gunung, kepada bumi. Tidak mau mereka itu mengambil amanah ini, sebagaimana yang sudah kita selalu jelaskan. Amanah yang dimaksudkan itu adalah sifat-sifat ijabah Allah kepada kita, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 perkara daripada sifat ma'ani Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan amanah ini? Ini amanah berat, yang nanti apabila kita balik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya, apa yang sudah kamu kerjakan daripada amanah yang aku berikan kepada kamu? Mata kamu bikin apa? Telinga kamu dibuat apa? Kudrat yang aku berikan kepada kamu, kamu kerjakan untuk apa? Apa alasan yang untuk kita balas jawapan itu kepada Allah? Ini amanah yang sudah cukup berat, tapi kita masih mampu untuk mempermain-mainkan amanah Allah ini. Sebab itu apabila diberikan solatnya, apabila diberikan perkara-perkara yang diwajibkan dalam rukun iman, di dalam rukun Islam, kita masih belum lagi mempelajarinya. Apa yang dipergunakan dengan sifat-sifat ijabiah Allah kepada kita hanya dibawa tidur saja, hanya dibawa untuk bersenang-senang hidup di dalam muka bumi ini. Malah disertakan dengan itu pula perkara-perkara yang dilakukan yang merupakan larangan-larangan daripada Allah. Kerana seterusnya Rasulullah melihat apa? Sekumpulan kaum yang menggunting lidah dan bibirnya sendiri. Sebaik saja digunting, lidahnya tumbuh lagi. Sebaik saja bibirnya digunting, tumbuh lagi. Sampai begitu berulang-ulang kali tanpa henti. Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa ini? Ini adalah sebagian daripada umat kamu, yaitu khatib-khatib, para orang yang berceramah, yang berkuliah, tetapi menyampaikan sesuatu yang benar, dia sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh anak-anak muda sekarang, cakap tak serupa bikin. Cakap saja bukan main, pandai lagi cakap. Sampai orang boleh menangis dengan perkataan kita, tetapi kita tidak menyedari apa yang kita cakap dan kita tidak melakukan apa yang kita suruh. Ini nanti merupakan apa yang telah dilihat oleh Rasulullah sebagai satu contoh, yaitu orang menggunting lidahnya sendiri. Kerana tidak guna berkata, kita hanya menyampaikan suruh orang buat satu kebaikan, tetapi kita tidak melakukan perbuatan itu. Yang akhirnya tak guna punya lidah, tak guna punya kalam Allah Ta'ala. Kamu sendiri akan menggambarkan betapa tidak gunanya lidah kamu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, maka dipotong dirinya sendiri. Bibir yang berkata, lidah yang membentuk huruf-huruf dan perkataan yang dikeluarkan, semuanya itu musnah, dipotong berkali-kali, merupakan satu siksaan Allah kepada kita. Berapa banyak perkataan yang kita sudah keluarkan, tapi sia-sia saja, kerana kita sendiri tidak melakukan apa yang kita kata. Tadi cakap pasal amanah, ini juga adalah amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seorang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala pengetahuan dan tidak menggunakan amalnya, iaitu tidak beramal dengan apa yang dia mengetahui,